Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua muslimin muslimat, sahabat-sahabat? Agak lama kita tidak bersua dalam sepanjang tempoh PKP ini. Walau bagaimanapun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita dengan nikmat iman, nikmat Islam ini, kita bersabar dalam tempoh yang barangkali Allah Subhanahu wa taala mahu meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada masa yang sama kita bermuhasabah atas diri kita sepanjang masa yang kita lalui. Muslimin muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada kali ini saya akan kongsikan dengan tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat berkenaan dengan tazkirah Jumaat pada kali ini bertajuk selagi ada kesempatan. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang dapat kita ambil untuk kita bermuhasabah, untuk kebaikan kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya suka nak memulakan bicara ini dengan memetik firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah As-Saff ayat 10 hingga ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah pun menitipkan ayat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerusi Jibril alaihi salam buat disampaikan kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, khususnya kepada orang-orang yang beriman, dengan firman-Nya bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, mahukah aku tunjukkan kepada kalian perniagaan yang boleh menyelamatkan kalian semua daripada azab api neraka yang amat pedih? Apa dia? Yaitu tu'minuna billah, kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya, dan kamu berjihad di jalan Allah dengan harta kamu, dengan jiwa kamu. Itu lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui. Dengan kita melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan selanjutnya
apakah faedah, manfaat, akibat daripada ketaatan itu. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kamu dan dimasukkan kamu semua ke dalam taman-taman yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tidak berhenti di setakat itu saja, Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam kediaman-kediaman. Wa masakin thayyibatan fi jannat, iaitu dimasukkan kita ke dalam kediaman yang baik di dalam syurga. Tidak habis di situ saja, Allah Subhanahu wa taala menyatakan selanjutnya, wa ukhra tuhibbunaha, dan ada lagi nikmat yang lain yang kamu suka. Nasrun minallah, iaitu pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, wa fathun qarib, dan kejayaan yang hampir. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila bercakap tentang kesempatan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Maknanya, dua nikmat yang sering manusia lalai ataupun rugi pada keduanya, kebanyakan daripada manusia. Yang pertama, nikmat kesihatan, dan yang kedua, nikmat masa lapang ataupun kesempatan. Kenapa? Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff yang saya bacakan sebentar tadi, iaitu tentang kehidupan. Kehidupan ini ruang lingkupnya adalah masa, dan masa merupakan modal kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita semua secara adil masa yang cukup. Masing-masing Allah Subhanahu wa taala kurniakan masa 24 jam. Sejauh manakah kita berupaya memanfaatkan masa tersebut? Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita juga dalam sebuah surah, yang mana surah ini sering kali dibacakan dalam majlis-majlis. Namun sejauh manakah kita boleh mengambil iktibar dan pengajaran daripada ayat tersebut? Firman Allah Subhanahu wa taala, wal asri, demi masa, Allah bersumpah dengan masa, sesungguhnya manusia semuanya berada di dalam kerugian, melainkan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, melainkan orang-orang yang beriman dan yang melakukan amal-amal saleh, wa tawasaw bil haqq, dan mereka yang sering berpesan-pesan dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa sangat penting, dan masa inilah yang menentukan berjayanya ataupun tidak kita hidup di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang kesempatan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut dalam satu hadis baginda yang mulia, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pesanan kepada seorang lelaki, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Syababaka qabla haramika. Masa muda kamu sebelum datangnya waktu tua kamu. Wasihhataka qabla saqamika. Masa kamu sihat sebelum kamu sakit. Wa ghinaka qabla faqrika, dan masa kamu kaya ataupun kamu berada sebelum kamu fakir. Wa faraghaka qabla shughlika, dan masa kamu lapang ataupun kamu mempunyai masa lapang sebelum kamu berada dalam keadaan sempit. Wa hayataka qabla mautika,
dan masa kamu hidup sebelum datangnya kematian. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempatan secara mudah untuk kita faham bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesanan yang sangat jelas. Kita lihat diri kita, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam 5 perkara ini tadi. Adakah kita masih lagi muda? Kesempatan muda, mungkin ada yang mempunyai kesempatan tersebut, tetapi ada juga yang telah pun melewati usia muda mereka. Maka rebutlah wahai pemuda-pemudi semasa anda berada dalam kesempatan ini untuk melakukan ketaatan, melakukan perkara-perkara yang baik. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan, yang mana pada hari itu tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam 7 mereka itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang kedua selepas daripada imamun adil, iaitu syabun nasya'a fi ibadatillah, iaitu pemuda yang hidup masa mudanya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan yang kedua berkaitan dengan kesihatan. Sehataka qabla saqamika, masa kita sehat sebelum datangnya waktu kita sakit. Nah, selagi ada kesempatan kesihatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, gunakanlah kesihatan yang merupakan modal kehidupan kita. Apa gunanya wang yang banyak? Apa gunanya pangkat yang besar? Apa gunanya kita mempunyai gedung-gedung perniagaan yang hebat-hebat tetapi tidak memiliki kesihatan? Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan kepada kita. Nah, ambillah peluang kesihatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita manfaatkan, melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita merebut peluang ini selagi ada kesempatan, iaitu ghinaka qabla faqrika. Semasa kita berada sebelum datangnya masa kita tidak berada. Kita lihat pada tahun 2004, kalau tidak salah dalam ingatan saya, satu peristiwa besar iaitu tsunami. Bagaimana saudara-saudara kita di Aceh, kebanyakan daripada mereka mempunyai perniagaan yang berjaya. Apabila Allah Subhanahu wa taala melenyapkan dalam sekelip mata apa yang tinggal kepada mereka, tidak ada lagi yang mereka miliki. Nah, tetapi alhamdulillah, kalaulah semasa mereka berada, mereka menggunakan di samping keuntungan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka, mereka menginfakkan sebahagian daripada harta mereka untuk menjadi simpanan kekal mereka di akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang keempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita merebutnya, iaitu faraghaka qabla syughlika, iaitu semasa kita mempunyai masa lapang sebelum datangnya waktu sibuk kita. Saya teringat ada rakan kita menyebutkan tentang 3 peringkat kehidupan, yang mana pada peringkat yang pertama iaitu pada masa muda dalam lingkungan umur 15 hingga 24 tahun, yang mana rata-rata mempunyai kesihatan
mempunyai tubuh badan yang sehat, mempunyai masa yang lapang, tetapi tidak mempunyai keuangan. Ya? Dan seterusnya pada peringkat yang kedua, yang mana rata-rata berumur dalam 24 tahun, 25 tahun, sehinggalah ya, usia meniti waktu pencen. Mana mereka ini mempunyai kesihatan, mempunyai keuangan yang besar, tetapi sibuk pula dengan urusan pekerjaan, sehingga kadang-kadang tidak ada masa untuk belajar, untuk menambah ilmu, untuk mentalaah, untuk menghadiri majlis-majlis ilmu ataupun bersama dengan masyarakat ya, di masjid-masjid. Dan peringkat yang ketiga, umur setelah pencen. Umur setelah pencen ini waktu lapangnya banyak, tidak perlu lagi pergi bekerja ya, tiap-tiap pagi bekerja dengan orang ramai untuk panjkat atau sebagainya. Dan pada usia ini juga telah pun mempunyai keuangan, ialah maklumlah mungkin pencen dengan jawatan utama sektor awam jusa dan sebagainya, dan mempunyai pencen pula, tetapi sudah hilang satu nikmat, iaitu nikmat kesihatan. Maka kita gunakanlah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini dengan sebijaknya. Dan Nabi SAW seterusnya melanjutkan dengan meminta kita supaya merebut peluang yang terakhir ini. Nah, inilah peluang yang semua orang miliki pada saat dan ketika ini, iaitu masa hidup sebelumnya datang waktu kematian. Alhamdulillah, kita Allah Subhanahu wa taala kurniakan dengan usia. Walaupun dalam keadaan mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang sibuk ya, mungkin sudah tidak lagi remaja ya, ataupun ya sudah kekurangan harta dan sebagainya, tetapi yakinlah kita bahawa kehidupan merupakan satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Selagi peluang terakhir ini dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah untuk melakukan sebaik mungkin, sebanyak mungkin kebaikan dan ketaatan. Saya nak menyebutkan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang mana sering kali dibacakan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun." Sadaqallahul azim. Nah, inilah gambaran yang jelas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mana dalam saat dan ketika ajal telah pun sampai, maka pada saat dan ketika itu orang yang mana ajalnya telah pun sampai, dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditangguhkan walaupun sedetik untuk buat apa? Fa'asaddaqa, untuk melakukan sedekah, wa akum minas salihin, dan untuk menjadi orang-orang yang baik. Tapi apakan daya, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan dipersia-siakan, sehinggalah saat ajal telah pun sampai ke kerongkongan, pada saat dan ketika itu baru mahu sedar sudah terlambat. Ibarat waktu sudah pun senja, mata sudah pun kabur, uban sudah pun berterabur, gigi pun sudah banyak gugur. Apa gunanya lagi penyesalan pada ketika itu? Bila berkata tentang penyesalan kerana mensia-siakan kesempatan ini,
saya suka nak memetik firman Allah menerusi surah Sajdah ayat yang ke-12. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Yang bermaksud, ketika mana kamu melihat orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana keadaan mereka itu menundukkan kepala mereka kepada Allah kerana berasa sangat malu, lantas mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, sekarang kami telah pun lihat, wa sami'na, dan kami telah pun mendengar, farji'na, kembalikanlah kami ke dunia ini, na'mal salihah, untuk kami melakukan amal-amal salih, inna muqinun, sekarang kami sudah yakin. Apa gunanya lagi penyesalan pada saat dan ketika yang tidak lagi berguna penyesalan, pada hari yang tidak ada guna penyesalan. Nah, Allah Subhanahu wa taala sangat kasih kepada umat ini. Kerana nabinya merupakan kekasihnya, maka Allah Subhanahu wa taala amat mengasihi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantaran itu Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada umat ini mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kekal, yang mana Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, yakni Allah, yang telah pun menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang pasti menjaganya sampai hari kiamat. Tidak lain dan tidak bukan supaya kita mengambil peluang ini, supaya kita menjadi orang-orang yang berjaya di dunia, sehinggalah ke akhirat, dengan kita mengambil Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk dalam kehidupan kita daripada dunia sampai ke akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita gunakanlah sebaik-baiknya. Jangan menjadi orang yang menyesal di akhirat nanti, menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tidak berguna lagi. Apa gunanya penyesalan yang mana kita tidak dapat lagi U-turn? Sekarang ini masih lagi ada kesempatan, cuma menunggu kita mahu sedar ataupun tidak, mahu insaf ataupun tidak. Bila berkata tentang kesedaran dan keinsafan ini, tidak lain dan tidak bukan puncanya adalah ilmu. Maka untuk itu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya berpesan, marilah sama-sama kita ghiyarah, kita rasa senantiasa ingin menambah ilmu di dada kita, apatah lagi ilmu yang berkaitan dengan agama kita. Orang hari ini sudah mula menjauhkan diri daripada agama, sedangkan agama itu merupakan pedoman dan petunjuk untuk kita semua. Allah menciptakan, menjadikan kita sebagai manusia ini, dan Allah Ta'ala lebih mengetahui apakah pedoman atau panduan yang ampuh untuk kita gunakan untuk menjadi orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Lantaran Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyu yang pertama menerusi Jibril alaihi salam. Semua orang tahu, iaitu suratul Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya baca dengan nama Tuhanmu yang telah pun menciptakan. Dan firman ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, dan kita telah pun membacanya. Tinggal lagi apakah tindakan selanjutnya daripada kita. Malangnya ada orang langsung tidak membaca Al-Quran. Bagaimana dia boleh mendengar ataupun mengetahui perkara ini? Ada pula yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami bacaan itu tadi.
Dan ada orang baca, ada orang faham tetapi tidak tadabbur. Ada orang baca, ada orang faham, ada orang tadabbur, tidak pula beramal, pun rugi. Maka hendaklah kita mengambil Al-Quran ini seperti mana yang sepatutnya, iaitu kita membumikan wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan harian kita. Bukan sekadar yang dinamakan Quranic minded, tetapi Quranic oriented, ya, ataupun Quranic culture. Kita mengculturekan, kita membudayakan Al-Quran dalam kehidupan kita, supaya nanti Al-Quran tidak menjadi pendakwa raya kepada kita. Yang kita mahu, biarlah Al-Quran menjadi peguam bela kepada kita. Maka ambillah Al-Quran sebagai pedoman, kita baca, kita faham, kita hayati dan kita amalkan. Bila berkata tentang peguam bela ini, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu susuk yang mana akan memberikan pertolongan kepada kita. Nah, kita juga ambil kesempatan ini untuk kita mengingati jasa orang yang sangat berjasa ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita memperbanyakkan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 perkara yang kita boleh lakukan untuk kita mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita menelusuri sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengenali baginda. Bak kata orang, tak kenal maka tak cinta. Maka untuk memulakan bibit-bibit cinta, kita hendaklah berkenalan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan kita menelusuri sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, untuk mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Bercakap tentang selawat ini, Allah Subhanahu wa taala ada firmankan dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu senantiasa berselawat dan mengucapkan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, untuk mendapatkan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita beramal ataupun mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bercakap tentang selawat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, Inna lillah malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni min ummati salam. Sesungguhnya bagi Allah ada malaikat yang melata di muka bumi ini, yang mana malaikat ini menyampaikan kepadaku salam daripada umat-umatku. Nah, selagi peluang masih ada, perbanyakkanlah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita menjadi orang yang bakhil. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, siapakah orang yang paling bakhil? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada sahabat, orang yang paling bakhil iaitu orang apabila disebutkan namaku, mereka tidak berselawat kepadaku. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selagi peluang ataupun selagi ada kesempatan, maka marilah kita sama-sama berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyakkan zikrullah, kita perbanyakkan mengingati Allah Subhanahu wa taala, kerana nilai manusia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala
apabila orang itu banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Umpama seekor ikan akan mati apabila dia keluar daripada air, maka manusia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala dianggap sudah pun mati apabila dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi ada kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berpesan pada diri saya, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana takwa ini merupakan nilai yang tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia dalam kalangan kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sedarlah kita bahawa kehidupan ini merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ujian demi ujian akan datang kepada kita. Pada saat ini seluruh dunia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dinamakan sebagai virus 19 ataupun coronavirus. Bagi orang mukmin, ini merupakan peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita muhasabah diri. Mungkin sebelum ini kita tidak ada masa yang cukup bersama dengan keluarga. Nah, inilah masa dan ketikanya untuk kita bersama dengan keluarga kita, mengeratkan silaturahmi, kita memperteguhkan ikatan, kita meningkatkan ilmu keluarga kita dengan bersama-sama bertadarus membaca Al-Quran, membuat tazkirah dan sebagainya yang bermanfaat. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kesempatan yang ada ini, ya, alhamdulillah wa syukrulillah. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan peluang kepada kita untuk kita bermuhasabah diri kita. Kita membuat refleksi dan koreksi untuk sama-sama kita menjadi yang lebih baik. Jangan jadi orang yang rugi, yang mana hari ini lebih teruk daripada hari semalam. Sepatutnya hari ini lebih baik daripada hari semalam, ya, dan esok lebih baik daripada hari ini. Semuanya itu dalam kerangka ilmu. Kita tidak akan boleh berganjak ke mana-mana kalau kita tidak ada ilmu. Kalau mahukan kejayaan di dunia, hendaklah dengan ilmu. Kalau mahukan kejayaan di akhirat, juga dengan ilmu. Dan kalau mahukan kejayaan di dunia dan di akhirat, juga dengan ilmu. Selagi ada kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, iaitu peluang yang terakhir, iaitu hidup ini, maka gunakanlah sebaik mungkin untuk kita muhasabah diri. Kita kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingati sebanyak-banyaknya pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perbanyakkanlah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala sangat kasih kepada hamba-hambanya yang beriman. Justru Allah Subhanahu wa taala jaga Al-Quran sampai hari kiamat supaya kita hambanya mengambil pengajaran daripada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun meninggalkan khazanahnya, iaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan dinar dan dirham, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan ilmu untuk kita. Maka marilah sama-sama kita mengorak langkah selagi ada kesempatan ini untuk kita merubah keadaan daripada yang baik, daripada lebih baik, daripada yang tidak baik menjadi lebih baik. Sekiranya ada kesilapan dan kesalahan yang pernah kita lalui, maka kita berubah dengan kita rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bertobat bersungguh-sungguh, tingkatkan ilmu selagi ada kesempatan dan peluang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat akhirnya, ya, mudah-mudahan perkongsian tazkirah Jumaat pada kali ini ada manfaat
dan kita boleh mengambil apa-apa yang boleh kita laksanakan dalam kehidupan kita. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.